Salam reformasi, Datuk Speaker. Soalan saya nombor 2. Ya, sila Imam Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Ni berlawan salam Ya. Datuk Yang di-Pertua, di peringkat persekutuan, jumlah penggunaan darjah kebesaran persekutuan yang membawa gelaran Tan Sri, yang membawa gelaran Tun, Tan Sri dan Datuk, termasuk penerima yang telah meninggal dunia adalah seramai 2,049 penerima. Pecahan penggunaan mengikut jenis kurniaan adalah seperti berikut. Sri Maharaja Mangkunegara SMN Tun, jumlah penerima 39. Sri Setia Mahkota SSM Tun, jumlah penerima 43. Panglima Mangkunegara PMN Tan Sri 134. Panglima Setia Mahkota PSM Tan Sri 802. Panglima Jasa Negara PJN Datuk 662. Panglima Setia Diraja PSD Datuk 169. Jadi jumlahnya adalah 2,049. Jumlah kurniaan di atas adalah tertakluk kepada had kurniaan yang ditetapkan dalam statut darjah kebesaran masing-masing. Bagi penggunaan darjah kebesaran di peringkat negeri, ia adalah kuasa prerogatif duli-duli yang maha mulia, raja-raja atau tuan-tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri, dan rekod penerima diselaraskan oleh pihak pejabat setiausaha kerajaan masing-masing. Yang Amat Taiping. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Wakil Kerajaan. Anugerah kebesaran, darjah kebesaran adalah satu perkara yang berprestij. Dan saya nak tanya kepada pihak kerajaan, apakah mekanisme kerajaan untuk memastikan mereka yang menerima gelaran darjah kebesaran ini adalah benar-benar individu yang mempunyai jasa besar kepada masyarakat dan negara. Tadi saya tidak kurang puas hati tentang jawapan Yang Berhormat Menteri yang diberikan hanya peringkat persekutuan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri beritahu Dewan Yang Mulia ini berapakah jumlah Datuk-Datuk, Datuk Seri di peringkat semua negeri, mengikut negeri Pahang, khususnya negeri Pahang, Selangor dan negeri lain-lain. Dan saya nak tanya kepada saya sekarang tanya soalan, dengar dulu, sabar. Adakah pihak kerajaan menerima sebarang maklumat? Pertanyaan saya, pernahkah kerajaan menerima sebarang maklumat ada pihak yang terlibat dalam niaga gelaran kebesaran? Adakah kerajaan mempunyai maklumat? Dan jika ada, apakah cadangan tindakan yang diambil untuk menjaga martabat prestij darjah kebesaran negara kita? Ini persoalan saya. Sekian, terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, berhubung dengan negeri, kita kena tanya soalan di peringkat negeri, dan saya percaya Dewan Negeri, dan saya percaya Yang Berhormat ada kawan-kawan di sana yang boleh kita mendapatkan maklumat. Tetapi kalau sekiranya Yang Berhormat berkenalkan kita perlu mendapatkan maklumat, jadi kita boleh, Yang Berhormat boleh tanya soalan. Berhubung dengan darjah kebesaran di peringkat persekutuan, ianya dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kemudian Ketua Setiausaha Negara, kemudian wakil daripada polis, tentera, kemudian timbalan setiausaha Jabatan Perdana Menteri, kemudian wakil daripada pihak awam. Jadi mereka dalam keadaan sekarang ni, wakil pihak awam pun sebenarnya ialah menteri, berjawatan menteri. Jadi semua sekali syarat-syarat kriteria dah ada di sana. Ya, walaupun Ketua Menteri Pulau Pinang tidak menerima apa-apa gelaran lagi, tapi dia tahu syarat-syarat untuk nak terima gelaran ini, dia kena ada kena ada asas utama untuk dipertimbangkan. Contohnya macam sumbangan kepada negara, sumbangan kepada negeri, dan juga dalam masa yang sama aktiviti-aktiviti kita
aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, sukan dan juga lain-lain lagi. Semua ni dia ambil kira. Ada setengah orang dia mempunyai prestasi yang tinggi di peringkat negara, tetapi pihak negeri memberi pengiktirafan. Jadi pengiktirafan di peringkat negeri ini bukan didasarkan seperti yang Muhammad sebutkan tadi, iaitu melalui pembayaran. Hukum dalam Islam, hukum dia haram. Iaitu kita buruk sangka dan kita menuduh. Kalau yang Muhammad ada bukti bahawa datuk ini diperniagakan, kita naklah bawa ke tengah. Sebab ini undang-undang negara mesti didasarkan kepada pembuktian dari segi fakta bahawa datuk ini dijual, dilelong dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, kerajaan juga akan memperkenalkan undang-undang nanti, iaitu gelaran datuk yang bukan daripada yang telah saya sebutkan, iaitu daripada raja-raja dan juga yang di petua negeri tidak diiktiraf. Jadi ini adalah gelaran yang diberi oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga di peringkat negeri yang saya tidak ada angkanya, yang diberi oleh raja-raja dan juga Yang di-Pertuan Negeri. Jadi jawapan soalan yang Muhammad, sama ada ianya dijual beli ataupun dibayar untuk mendapatkan gelaran tersebut, maka saya tidak ada maklumat dan tidak benar. Betul, jujur, ikhlas, betul. Yang Majelun. Terima kasih. Jujur, ya. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan selain daripada anugerah-anugerah yang telah dianugerahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan dan juga Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri, kita juga sering mendengar terlalu ramai yang mendapat anugerah daripada pihak luar, antaranya Filipina, ada yang Indonesia, dan mereka ini juga meletakkan di hadapan mereka dengan taraf sama ada Datuk, Datuk Seri dan sebagainya lah. Jadi dan ada juga di kalangan mereka yang menggunakan simbol tertentu di kenderaan masing-masing, crown dan sebagainya. Jadi sejauh manakah sehingga hari ini bilangan-bilangan ini yang ada dalam negara, dan bagaimanakah cara pemantauan dibuat oleh sama ada pihak protokol di Jabatan Perdana Menteri, kerana kita bimbang dengan terlalu ramai orang-orang yang mendapat bogus datukship ni dengan izin, maka ianya mencemarkan status ataupun orang-orang yang mendapat datukship secara genuine ini daripada Tuanku Sultan dan sebagainya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Yang Berhormat, terima kasih di atas soalan ini. Kita nak beritahu bahawa pada masa sekarang kita belum ada undang-undang yang mengikat mereka yang mendapat gelaran luar daripada yang ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong, raja-raja dan juga Yang di-Pertuan Negeri. Kita belum ada lagi undang-undang, dan insyaAllah kita akan perkenalkan dalam bulan 6 ini. Kita dah bawa dalam bulan 12 yang lepas, tetapi ditarik balik, dan kita akan bawa semula dalam bulan Jun nanti, di mana mereka yang mendapat gelaran daripada pihak luar ataupun mungkin pihak dalam, sebab kita ada juga orang yang mengaku dia jadi sultan sesebuah negeri, dia juga memberi gelaran. Dan ada orang yang mengaku bahawa dia kerabat tertentu dan dia juga bagi gelaran. Yang ini tak diiktiraf. Yang diiktiraf adalah sebagaimana yang telah saya sebutkan. Apakah tindakan yang akan diambil? Kita bila rang undang-undang ini diperkenalkan nanti, mereka akan terikat dengan undang-undang tersebut. Pada masa sekarang, mungkin penerima tersebut tidak tahu bahawa dia tidak boleh menerima daripada luar, daripada Malaysia. Yang keduanya, mungkin mereka tahu, tetapi sebab ada perjanjian tertentu ataupun dan sebagainya, maka mereka menerima anugerah tersebut. Semua anugerah ini tidak dapat diiktiraf, dan saya akan bagi jawapan yang bertulis kepada Muhammad dari segi jumlah orang yang mendapat gelaran di luar daripada
yang telah ditentukan. Tetapi saya bagi hanya jumlah. Saya tak bagi nama sebab saya tidak mahu diaibkan mereka ini, sebab saya tengok ada nama yang kita dapat tu, yang mereka yang menerima ni, saya percaya mereka tidak mengetahui bahawa mereka tidak boleh menerima. Bukan, mereka tidak tahu ada undang-undang yang mengikat mereka, dan memang pun tidak ada undang-undang yang mengikat mereka. Mereka boleh mereka menerima bukan dengan niat lain, tetapi ada yang pergi yang orang kata yang terima di atas niat yang lain, di atas niat mungkin untuk menceritakan bahawa dia ni datuk dan sebagainya, tetapi bukan daripada gelaran yang dibagi oleh raja-raja ataupun yang di-Pertuan Negeri. Apakah tindakan yang diambil? Apakah tindakan yang akan diambil? Saya sebut kepada Yang Berhormat, bila undang-undang ini diperkenalkan nanti, mereka yang menerima gelaran tersebut akan terikat dengan undang-undang yang telah disebutkan, kerana ada sebuah kawasan di luar negara ini yang nampaknya memperagakan gelaran ini kepada pihak-pihak tertentu di negara ini yang juga terlibat dengan kegiatan jenayah.